محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis Riyadhus Salihin yang kita berhenti agak lama sebelum ni. Okay. Hari ini kita sambung hadis yang ke-29. Yang ke-29 daripada bab sabar. Daripada babus sabri, hadis yang ke-29 dan hadis yang ke-5 lah daripada bab sabar tu. Baik. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma. Daripada Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, yang daripada Abi Zaid Usamah bin Zaid. Jadi nama perawi hadis yang ke-29 ni adalah Usamah bin Zaid. Dan dia digelar dengan Abi Zaid, yakni anak dia pun nama Zaid. Anak dia pun nama Zaid dan ayah dia pun nama Zaid. Maka sebab itulah kita kata daripada Abi Zaid. Abi Zaid, dia tu Abi Zaid, anak dia nama Zaid. Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid iaitu anak kepada Zaid bin Harisah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal Sayyidina Zaid bin Harisah ni adalah seorang hamba yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu baginda memerdekakan Zaid bin Harisah, dan Zaid ni dia jadi pembantu Rasulullah, begitu juga anak dia lah. Wahibbihi, dan kekasihnya, wahibbi Rasulillah wabni hibbihi, dan anak kekasih dia, anak kekasihnya. Radhiyallahu anhuma. Qala,
Katanya arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengutuskan anak perempuan Nabi ni, yakni arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengutuskan anak perempuan Nabi kepada Nabi seorang utusan. Nak minta sapa kepada Nabi. Dan kita tengok tu dalam Lughatul Hadis, cara kita akan ubah sikit cara baca kitab Nuzhatul Muttaqin ni. Maknanya kita akan baca hadis dan sekiranya perkataan-perkataan yang ada dalam Lughatul Hadis, kita terus baca Lughatul Hadis. Maknanya lepas pada habis baca matan hadis ni, kita tak akan baca kembalilah Lughatul Hadis tu, kita akan baca apa ni, terus kepada afadul hadis. Okey. Jadi bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksud bintun Nabi ni ia Zainab. Anak perempuan Nabi ni iaitu dikehendaki di sini dengan Zainab. Sebagaimana kita maklum, anak Nabi ni yang perempuan ada nama Zainab, ada nama Ruqayyah, ada nama Fatimah, ada nama Ummu Kulsum. Dan Zainab ni kalau sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebanyak 4 orang. Dah 4 orang. Sebab itulah kita jangan tukarlah. Pertama sekali Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab anak kepada Nabi. Kemudian Zainab binti Ali. Zainab anak kepada Sayyidina Ali. Yang ni hak ni Zainab, Sayyidah Zainab hak ada di Mesir ni, hak ni lah, hak yang ketiga ni. Kemudian Zainab binti Jahsy, juga isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 orang lah sabit dengan Nabi nama Zainab. Jadi yang dikatakan bintun Nabi di sini adalah Zainab. Dan dia ni menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Ada 2 orang anak nama Ali dan juga Umamah. Umamah tu perempuan lah. Baik. Jadi tengok dalam Lughatul Hadis tu, maknanya bintun Nabi di sini adalah Zainab. Kama fi Musannaf Ibni Abi Syaibah. Sebagaimana disebut dalam Musannaf Abi Syaibah. Musannaf Ibni Abi Syaibah. Kemudian inna bni qad uhtudira, sesungguhnya anak aku. Baik. Maksud anak di sini, tengok dalam Lughatul Hadis tu, al-muradu minhu, yani min qawlihi ibni ni Ali ibn Abil As bin Ar-Rabi' bin Zainab. Bin Zainab tu bukan ayah kepada Rabi' tu, yani bin Zainab tu anak juga kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dimaksudkan dengan dia kata inna bni itu, iaitu Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Abil As bin Ar-Rabi' ini adalah suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak dia sebagaimana kita sebut tadi ada nama Ali, ada nama Umamah. Baik, jadi murad dengan kata inna bni ini pertama sekali adalah Ali bin Abil As bin Ar-Rabi' bin Zainab. Yani anak kepada Ali, anak kepada Abil As bin Ar-Rabi' dan anak kepada Zainab. Waqilah, dan kata qil huwa Abdullah bin Utsman bin Ruqayyah. Yakni macam ni, Ruqayyah dia kahwin dengan Sayyidina Utsman dan ada anak nama Abdullah. Jadi kata qilnya maknanya bintun Nabi ni adalah Ruqayyah. Dan bila dia kata inna bni, maksudnya Abdullah. Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Abdullah anak kepada Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga anak kepada Ruqayyah lah, sebab Sayyidina Utsman kahwin dengan Sayyidatina Ruqayyah. Atau kata K-nya Muhsin bin Ali bin Fatimah. Muhsin bin Ali bin Fatimah. Kata K juga bahawasanya maksud inna bni ini adalah Muhsin. Sebab maknanya kalau kita kata Muhsin, bintun Nabi di sini adalah Fatimah lah. Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali, dia boleh anak Hasan, Husain dan Muhsin. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah itu anak kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Baik. Maka yang dikatakan inna bni di sini adalah Muhsin bin Ali bin Fatimah.
Itu mengikut khilaf para ulama. Wa fi musnadi Ahmad annal mursilata hiya Zainabun. Dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebut al-mursilah, yakni hak jo utuskan, utuse jumpa Nabi itu adalah Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ibnaha, dan anaknya, anak yang dikata inna bni itu sabiyatun. Sebenarnya perempuan. Walaupun dia kata inna bni, tapi sebenarnya adalah sabiyah. Ia Umamatu bintu Abil As bin Rabi', iaitu Umamah bin Abil As bin Ar-Rabi'. Yani Abil As suami kepada Zainab. Qala al-Hafiz fil Fath, yani qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Bari, wa hadza a'ni taqdirahu zakaran. Dan bermula ini, yani qaulihi inna bni itu, aku maksud ke takdirnya dengan lelaki aqrab. Dah. Wa hadza a'ni takdirahu zakaran aqrabu. Baik, uhtudira. Qad uhtudira, yakni hadarathu muqaddimatul mauti. Uhtudira maksudnya anak aku ni telah datang kepadanya muqaddimah kematian. Maknanya hampir-hampir mati, nazak, sakitlah. Fashhadna, yakni uhdurna. Marilah wahai Rasulullah, wahai ayah aku. Yani fashhadna, yani tatlubu minan nabiyyi an yahdura. Maknanya Zainab ni, anak perempuan Nabi ni, kalau kita pakai Zainab lah, dia minta kepada Nabi supaya datang ke rumah dia. Sebab anak dia tengah sakit, anak dia tengah nazak. Anak dia tengah nazak. Fa'arsala, tapi Nabi tak pergi. Masa tu Nabi tak pergi. Fa'arsala yuqri'us salama. Tapi Nabi hantar utusan untuk menyampaikan salam saja. Nabi hantar utusan, kira salam. Fa'arsala yuqri'us salama. Mungkin boleh jadi adalah beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Wa yaqulu, dan Nabi kata apa? Nabi kata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini Nabi beri pesan kepada utusan ni supaya royak lagu ni kepada anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi mari itulah. Dah. Dia kata inna lillahi ma akhadha. Yani inna lillahi ma akhadha. Yani fala yang bari al jaza'u min akhdhihi. Maka bila dikata sesungguhnya bagi Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala ambil. Yani ma akhadha Allah huwa milkuhu. Maknanya apa hak Tuhan ambil itu milik dia dah. Jadi tak kenalah kita sedih. Walaupun kita sedih secara tabiat, tapi tidak perlulah sampai meratapi. Dah. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya bagi Allah ma akhadha. Bagi Allah Ta'ala lah apa hak dia ambil. Fala yang bagi al jaza'u min akhzihi. Walahu ma a'ta. Dan bagi Allah Ta'ala apa yang dia bagi. Maknanya innallaha idza a'ta ibadahu syai'a fala yajza' bidzalikal fala yakhruju bidzalikal i'ta'i an milkihi. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala ni bila idza a'ta ibadahu syai'a, bila dia bagi sesuatu kepada hamba-hamba dia, tak? Bila dia bagi sesuatu kepada hamba-hamba dia, bila dia bagi sesuatu kepada hamba-hamba dia, fala yakhruju bidzalikal i'ta'i an milkihi. Maka tak keluar sesuatu itu dengan pemberian Allah Ta'ala daripada milik dia. Maka kita kata inna lillahi ma akhadha. Apa hak Tuhan ambil itu memang milik dia. Walahu ma a'ta, dia apa hak Tuhan beri kepada kita tu, itu pun memang milik dia. Walaupun Tuhan bagi kepada kita, tapi tak keluar pun daripada milik Allah. Tuhan boleh ambil bila-bila masa saja. Tuhan bagi kepada kita, Tuhan boleh ambil bila-bila masa saja. Harta kita, Tuhan bagi harta kepada kita, Tuhan bagi rezeki kepada kita, dia boleh ambil. Dia bagi anak kepada kita, dia boleh ambil. Maknanya ini adalah uji Allah Ta'ala kepada kita dan Nabi saya supaya anak dia ni bersabar. Bersabar. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan tiap-tiap sesuatu itu
Yani wa kullu syai'in, yani minal akhdhi wal i'ta, tiap-tiap sesuatu itu indahu, di sisi Allah. Yani maklumin indallah, Allah Ta'ala tahu. Apa yang Allah Ta'ala buat itu Tuhan tahu segala-galanya. Bi ajalin musamma, yani bi waktin muqaddarin, pada waktu yang telah ditetapkan. Maklumin muqaddar. Fal tasbir, maka hendaklah kamu sabar. Hayanu aku, yani fal tasbir ala maqadirillah, hendaklah kamu sabar di atas takdir-takdir Allah. Wal tahtasib, sabar dan wal tahtasib, yani wal tahtasib maksudnya ialah ay tanwi bi sabriha talabat thawabi min rabbiha, liyahsiba laha dzalika min amaliha salih, yani dia niatkan kesabaran itu. Fal tahtasib ini fal tanwi bi sabriki talabat thawabi min rabbiki, maknanya dan harapkan ganjaran, niatkan dengan kesabaran tadi untuk menuntut pahala daripada Tuhan kamu, supaya Allah Ta'ala liyahsibalha dzalika min amali as-salih, supaya Allah Ta'ala mengira bagi kamu dan bagi dia, bagi ataupun bagi kamu, demikian itu, ini as-sabri min amali salih, daripada kesabaran itu dengan amal-amal yang soleh. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi, tapi dia minta Nabi mari lagi. Dia minta Nabi mari lagi, tetap dia minta. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layak iyannaha, lalu diutuskan sekali lagi kepada Nabi, tuqsimu alaih, yani bersungguh-sungguh, supaya Nabi biar sebut nak mari, biar sumpah kata nak mari dah. Faqama ma'ahu wa faqama, lalu faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu, yani wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Ubadah, lalu Nabi bangun dan bersama Nabi itu Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabalin, wa Ubay bin Ka'b, wa Zaid bin Thabit. Fa arsalat ilaihi tuqsimu, yani waqa'a fi ba'di riwayatil hadits annaha raja'athu marrataini. Dan ada berlaku pada setengah riwayat hadis bahawasanya anna bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'athu, minta ulang, minta jemput semula, rajak semula ke Nabi itu 2 kali. Wa innahu inna maqama fi thalisi marratin, tapi Nabi bangun kali ketiga, mana kali ketiga baru Nabi pergi. Itu berlaku pada setengah riwayat. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabalin wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Lalu baginda ni bangun bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa lelaki lah daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, maka diangkat, lalu diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, anak itu maknanya sama ada Muhsin ataupun Ali bin Abil As, itu sebagaimana, ataupun Abdullah bin Utsman, sebagaimana khilaf tadilah. Diangkat as-sabi fa aq'adahu, maka Nabi mendudukkan, meletakkan, fa aq'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha as-sabiyya fi hijrihi, fi hijrin Nabi. Lalu Nabi letak, ambil cucu dia, cucu baginda, dan Nabi letak pada riba dia, fi hijrihi, Nabi letak pada riba dia, wa nafsuhu taqaqqam, ai taqaqqam, yakni taqaqqa maksudnya adalah tatarib wa tatharrak, naik turun. Sebab apa? Sebab dia melihat cucu dia dalam keadaan nazak, nak meninggal dah. Fafadat ainahu, lalu mengalir air mata Nabi. Nabi menangis. Menangis maknanya air mata tu fafadat, mengalir air mata Nabi. Faqala Sa'dun, dan maka berkata Sa'ad, yakni Sa'ad bin Ubadah, fafadat ainahu, yakni maksud intala'at ainahu bidam'i, penuhlah mata Nabi itu dengan air mata. Au kathura dam'u fihima summa salat, atau banyak air mata lalu mengalir. Lalu kata Sa'ad, dia kata, ya Rasulullah, ma hadha, apa ini? Yani ma hadha, yani faidad dam'i ini, air mata mengalir ni, apa ini? Dah, apa air mata mengalir ni? Dah, kenapa menangis? Faqala, lalu Nabi kata, hadhihi, yani ad-dam'atu rahmatun, ini adalah rahmat. Rahmat, yani atharur rahmatin, kesan kepada rahmat.
ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba-hamba dia. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa fi riwayatin ukhra, qulubi man sya'a min ibadihi, hati-hati mereka yang Allah Ta'ala kehendaki daripada hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala ni mengasihi daripada hamba-hamba dia yang ada sifat belah kasih. Dah muttafaqun alaih. Wa makna taqaqa tataharrak wa tattarik. Afadal hadisu, apa yang hadis ini ajar kepada kita, memberilah faedah oleh hadis ini jawaz istihdari dzawil fadli lil muhtadiri. Harus kita minta kita jemput orang yang punya kelebihan lil muhtadiri, ketika orang dekat-dekat nak mati. Lil muhtadiri yani man hadarathu muqaddimatul mauti. Harus, maknanya kalau ada orang dekat-dekat nak meninggal, orang tu dekat-dekat nak meninggal, maka harus kita jemput dia mari. Jemput dia mari, tak ada masalah. Lirajai barakatihim wa du'aihim. Supaya apa tu? Supaya mengharapkan keberkatan mereka dan doa mereka. Moga-moga dengan keberkatan mereka, dengan doa mereka dipermudah ke urusan kematian. Wa jawazil qasami alaihim, dan juga wajawazul qasami alaihim, dan juga harus, maknanya kita ni bersungguh biar minta mereka mari. Kemudian istihbabu ibraril muqsami, sunat memenuhi sumpah. Apa yang kita janji, maka sunat kita bila janji dah nak mari tu, sunat kita bila orang sungguh minta tu dah. Maksud bila orang sungguh minta tu, sunat kita terima pelawai dia. Tapi kalau kita sumpah memang nak gitu, jadi wajib lah. Yang ketiga, at-targhibu fi syafaqati ala khalqillahi wa rahmati lahum. Targhib galake supaya kita ni ada belah kasihan terhadap makhluk-makhluk Allah dan rahmat kepada mereka. Kemudian at-tarhibu min qaswatil qalbi wa jumudil aini. Nak bagi peringatan sikit. Nak bagi peringatan daripada hati kerah dan juga kering mata. Maknanya tak menangis. Maknanya kita ni kalau nak menangislah. Jangan buat hati kita kerah. Orang yang mudah menangis itu tanda dia orang tu hati lembut. Maknanya bila kita tengok satu kegembiraan ataupun satu benda yang menyebabkan kasih belah, sunat biar kita ni berasa kasih belah juga. Jangan atau teh air mata dak. Mana sunat kita lembut hati kita. Kemudian jawazul buka'i min ghairi nauhin, harus kita sedih tapi tanpa meratapi. Kemudian tasliyatu man nazalat bihil musibatu, menggembirakan mereka yang ditimpa musibah. Bima yukhaffifu min alami musabihi, dengan apa yang meringankan kesakitan dia. Wa fil hadisi, ni tak ada dalam nuskah ni. Dalam nuskah ni tak ada. Dalam nuskah ada pertanyaan ni ada. Wa fil hadisi, dan dalam hadis ini irsyadun wa taujihun, satu saranan dan nasihat, ila adabit ta'ziyati lah. Satu saranan, satu ajaran, taujih, bimbingan kepada adab ta'ziyah, bimutalabati man nazalat bihil musibatu, dengan kita minta kepada mereka yang turunlah kepada dia itu oleh musibah, bi an yasbira wa yahtasiba, supaya mereka ni bersabar dan mereka ni kira harapkan pahala daripada kesabaran mereka. Kemudian rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatuhu, maknanya rahmatnya Nabi dan syafaqah belah kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafidu rahmatullahi taala ala ibadihi, maknanya limpahan rahmat Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, bisababi rahmati ba'dihim li ba'din, dengan sebab rahmat setengah mereka kepada setengah yang lain. Maknanya bila kita belah kasih kepada saudara-saudara kita,
kita ni berasa sia, kita berasa saja, kita berasa rahmat, itu sebenarnya kesan daripada rahmat Allah Ta'ala. Asalnya itu. Rahmat Allah Ta'ala capak kepada kita. Kalau Tuhan tidak capak rahmat dia, nescaya hati kita ni kerah belakang. Maka itu semua adalah kesan rahmat Allah Ta'ala yang dia capak kepada hamba-hamba. Wa min mafhumil mukhalafati anna imsakar rahmati min anil ibadi bisababi qaswati ba'dihim ala ba'din. Dan daripada mafhum mukhalafahnya bahawa sekat rahmat daripada hamba ni disebabkan hati itu kerah. Sebab kerah setengah mereka kepada setengah yang lain. Bila kita bersifat kerah, kita ada benci, ada hasad, ada dendam, maka kita tak bagi rahmat. Tak bagi rahmat lah. Sebab itulah orang yang kita marah ni, bila dia boleh rahmat, dia boleh kejayaan, kita tak berasa nak puji, tak berasa suka sekali, maka kita rasa benci pula. Sebab apa? Sebab tidak ada rahmat, tersekat rahmat. Kemudian hadis yang ke-30, wa an Suhaibin radhiyallahu anhu. Suhaib ini sebagaimana hadis ke-27. Perawi hadis yang ke-27, Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Ni hadis panjang, mungkin kita baca habis sajalah. Dah ataupun separuh pun tengok keadaan. Mungkin separuh kita baca, kita sambung esok pula hadis ni. Sebab hadis ni agak panjang. Baik. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu, daripada Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna boleh baca dengan bil fathi ataupun bil kasri, boleh baca dua-dua. Kalau kita pergi baca anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anna dan madkhul dia. Madkhul dia maknanya ayat dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni ta'wil masdar jadi mubtada. Khabar dia zaraf sebelum dia. Khabaruhu adzarfu qablahu. An Suhaib tu jadi khabar dia. Yakni takdir dia an Suhaibin qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kata gini, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Suhaibin radhiyallahu anhu. Kana malikun fi man kana qablakum. Boleh. Ataupun kita nak baca dengan inna, boleh juga. Kalau kita pergi baca inna, takdir dia arwi an Suhaibin hala kaunihi qailan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lagu tu pula. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum. Yani kana malikun fi man kana qablakum. Mana kana wujida. Kana bukan kana naqisana, kana tamananya wujida malikun. Ada raja. Ada seorang raja fi man kana qablakum. Pada mereka yang adalah ia mereka tu sebelum kamu. Yani minal umamis sabiqati. Ada seorang raja pada umat-umat sebelum kamu. Wa kana lahu sahirun, dan adalah baginya, bagi hadzal malik, sahirun, ada tukang sihir. Falamma kabira, dan bila mana kabira as-sahiru, bila mana besar, bila mana tua dah tukang sihir ni, qala lil maliki, kata as-sahiru lil maliki, dia royak kepada raja, inni qad kabirtu fab'as, yani arsil ilayya gulaman, aku ni besar, aku ni tua dah, maka wak mari kepada aku seorang budak. Ni nak cari pengganti lah, nak cari kader dia ni, nak cari pengganti dia. U'allimuhu sihra. U'allimuhu sihra ni jumlah musta'nafah, jawab kepada soal muqaddar. Ay wahwa ma taf'al bihadzal gulam. Jawab dia, u'allimuhu sihra, aku nak ajar sihir kepada budak ni. Faba'asa ilaihi gulaman, lalu faba'atal maliku ilaihi ila sahiri gulaman, lalu raja ni atalah bagi kepada tukang sihir ni seorang budak. Yu'allimu as-sahiru hu akadi hadzal gulama wa kana fi tariqihi. Dan diajar budak ni. Diajar budak ni ilmu sihir dia lah. Wa kana fi tariqihi fi tariqil gulami idza salaka. Dan adalah apabila di tengah jalan dia ni, tengah jalan hadzal gulam ni, apabila dia berjalan, rahibun, seorang rahib, al-muta'abbidu minan nasara. Ini seorang rahib, seorang ahli ibadat daripada Nasara. Lalu faqa'ada ilaihi, ada
jumpa duduk tengah jalan. Lalu dia faqa'ada hadzal ghulamu ilaihi ila hadzal rahibi. Lalu dia duduk, budak ni duduk. Wa sami'a kalamahu dan wa sami'al ghulamu kalamar rahibi. Budak ni dengar kalam percakapan rahib ni. Fa'ajabahu. Ni fa'ajaba kalamur rahibi hadzal ghulama. Lalu kalam kata-kata rahib ni mentakjubkan, mengagumkan budak ni. Wa kana idza atas sahira dan adalah ia hadzal ghulamu idza atas sahira bila dia mendatangi tukang sihir marra birrahibi. Dia lalu di samping rahib ni wa qa'ada ilaihi wa qa'ada al-ghulamu ila rahibi. Dia duduk dulu dengar mengaji dengan rahib ni dulu. Fa idza atas sahira darabahu. Dah lewatlah. Sebab bila dia duduk dengar ajaran rahib ni, lewatlah dia pergi mengaji ilmu sihir dia. Fa iza atas sahira darabahu. Apabila atal ghulamu sahira, budak ni mari mendatangi, tiba kepada penyihir tu, darabahu, daraba as-sahiru hadzal ghulama. Tukang sihir ni pukul lah dia. Fasyaka zalika, lalu budak ni fasyakal ghulamu zalika, yakni darbas sahiri iyahu. Lalu dia mengadu kepada rahib ila rahibi. Dia mengadu kepada rahib demikian tersebut. Yani sihir, ahli sihir ni tu pukul dia. Faqala, lalu rahib kata begini. Idza khashita sahira, bila kamu takut kepada penyihir, faqul habasani ahli, ay mana'ani ahli. Mu ayat geni ke dia. Keluarga aku sekat aku. Aku tak boleh nak tubik awal lah. Wa idza khashita ahlaka, dah bila siapa lewat kepada penyihir nak klik, jadi lewat pula. Wa idza khashita ahlaka, bila kamu takut akan keluarga kamu, faqul habasani sahiru, musbuk pula tukang sihir tu sekat aku, maknanya kelah lewat sikit lah. Tukang sihir tu tahan lewat sikit ajar dia tu. Fa bainama huwa ala zalika, dan tatkala ia al-ghulamu ala zalika taraddudi bainar rajulaini, duk pergi mari di antara dua lelaki itulah, antara tukang sihir dan juga rahib. Tiba-tiba ata ala dabbatin azimatin, dia datang kepada satu binatang yang besar. Dabbatin azimatin, satu binatang yang besar. Qala ba'dhum asadun, kata setengahnya asad, singa besar. Qad habasatin nasa, yakni qad habasati tariqan nasi, dia telah menyekat manusia, menyekat jalan manusia lah. Habasatin nasa, dia sekat jalan. Ini mana atahum minal murur, dia sekat daripada nak melalui jalan. Faqala, ini faqala al-ghulamu al-yawma, al-yawma alladhi ata ala hadhihi dabbah ni, hari ni a'lamu, aku akan tahu, as-sahiru afdalu amir rahibu afdalu, tukang sihir tu hak lebih afdal ataupun rahib lebih baik. Fa'akhadha hajaran, lalu dia ambil satu batu. Faqala, lalu dia kata, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nasu. Dia kata, ya Allah, sekiranya amrul rahibi, perkara rahib ni terlebih dikasihi, keadaan rahib ni terlebih dikasihi di sisi kamu berbanding keadaan penyihir, faktul, maka bunuhlah hadhihi dabbati, binatang ni ya Allah, hatta yamdiyan nas, yani supaya hatta ni sehingga boleh kita kata yasihu antakuna ghayatan, ataupun elah apa boleh dah. Ini liyam dian nas, supaya manusia boleh lalu, ataupun bunuh tu sehingga manusia boleh lalu. Tu kalau kita nak pakai makna ilah dah. Baik. Jadi apa sebab tujuan dia buat macam ni, liyakuna zalika ayatan ala ahabbiyatir rahibi indak, supaya budak ni nak tahu keadaan ini menjadi dalil ke atas kecintaan rahib di sisi Allah. Faramaha, yani faramaha rama adabah faqatalaha, lalu dia lontar dabah tersebut, faqatalaha, lalu dia membunuh dabah tersebut. Wa madan nasu, yakni pertama sekali
Maksud wa madan nasus ini intalaqat alsinatuhum bisana'i alaihi bil ilmi. Madan nas ini berlalulah manusia, yakni duk kecek manusia. Duk kecek manusia, duk puji. Budak ni hebat, budak ni bisa. Dah. Tapi boleh diihtimal juga maksud wa madan nas wa yuhtamalu an yakunal muradu famadan nas fi dzalika sabili li zawalil mani'i. Yani manusia boleh lalu disebab sekata dah tidak ada. Fa atar rahiba fa akhbarahu. Lalu al-gulam ini mendatangi rahib fa akhbarahu fa akhbaral rahiba. Lalu dia royak kepada rahib. Dia kata faqala, cerita-cerita sikit-sikit itulah. Faqala lahur rahibu, ini berkatalah bagi dia lil gulami ar-rahibu ali rahib, dia kata ai bunayya, hai anak aku, anta yauma afdalu minni. Kamu pada hari ini lebih afdal daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara. Sesungguhnya telah sampai daripada perkara kamu, keadaan kamu ni ma ara, apa yang aku tengok, ai min kamalil yaqini wa sidqil i'tiqad, daripada sempurna yakin dan i'tiqad yang benar. Wa innaka satubtala, dia kata kamu akan diuji nanti, sesungguhnya kamu akan diuji. Lagu mana dia tahu ni? Dah. Ini yuhtamalu hadza bi tariqil kashfi, boleh jadi dengan cara kasyaf ataupun bil firasati, ataupun dengan cara firasat, ataupun bil tajribah, ataupun dengan tajribah. Orang yang bawa kebenaran pada tajribahnya biasa akan diuji. Fa ini betulita, kalau kamu diuji fala tadulla alayya, jangan kamu tunjuk aku, jangan royak pasal aku. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmaha wal abras. Begitulah budak ni dia boleh menyembuhkan orang yang buta, dia orang penyakit sopok. Wa yudawin nasa min sa'idil adwa'i, dan dia ubati manusia daripada segala penyakit. Fasami ajalisun lil maliki kana qad amiyah. Lalu orang rapat dengan raja telah mendengarlah seseorang yang duduk bagi raja. Ini orang rapat dengan raja. Kana qad amiyah, yang dia ni buta. Fa atahu bihadaya katsiratin. Lalu fa ata al-jalisu hu, akan dia di al-gulam. Lalu al-jalis itu datang kepada al-gulam dengan bawa hadiah yang banyak. Faqala, lalu dia kata faqala al-jalisu ma ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Dia kata ma ha huna, yani minal hadayal katsirati, itu daripada hadiah-hadiah ini laka, bagi kamu. Ajma'u, aku kupu bagi kamu, dia kata. Aku kupu bagi kamu in anta syafaitani, jika kamu sembuh ke aku. Faqala, apa budak ni kata, inilah ashfi ahadan, sesungguhnya aku ni tak sembuh ke seseorang. Innama yashfillahu ta'ala, yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Maka jika kamu beriman dengan Allah, aku berdoa kepada Allah fasyafaka, nescaya dia akan sembuhkan kamu. Fa amana billahi ta'ala, ini fa amana al-jalisu billahi ta'ala, al-jalis itu beriman dengan Allah Ta'ala. Fasyafahu Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala sembuhkan dia. Fa'atal malika, lalu dia datang kepada raja. Dok tunjuk dia sembuh dah lah. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, maka dia duduk ilal maliki kama kana yajlisu, dia duduk supos kala. Jawatan dia tidak kesak ke apa, lagu itulah. Kalau dia kesuruh tu bendahara lah. Faqala lahul maliku, maka kata baginya Malik al-lil jalis, man radda alaika basaraka. Dia kata, siapa dia yang mengembalikan penglihatan kamu ni buta sebelum ni? Qala rabbi. Lalu dia kata, qala rabbi. Menyembuhkan aku ni adalah Tuhan aku. Dia kata Tuhan aku. Qala rabbi. Qala rabbi. Qala awalaka rabbun ghairi. Lalu raja ni kata, awalaka rabbun ghairi, adakah ada, awalaka ini istifham ingkari, adakah ada bagi kamu Tuhan selain aku? Tak. Ini istifham ingkari, maknanya raja nak royak kepada dia, tak ada Tuhan selain aku. Dia kata, aku ni Tuhan dah. Kata raja. Qala rabbi wa rabbukallahu. Lalu qala dari itu dia kata, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Fa'aqallahu, lalu
raja tadi fa'aqadal maliku akan dia al-jalis al-raja ambil pembantu dia ni falam yazal yu'adzibuhu. Yani falam yazal al-maliku yu'adzibul jalis. Sentiasa dia azab jalis tu pembantu raja tu hatta dalla 'ala al-ghulam sehingga dia royak bahawasanya budak ni menuju sembuh kiamat dia. Royak ada rezeki dia. Haji Abil Ghulam ni. Maka dibawa datang budak itu kepada raja. Faqala lahul maliku. Maka kata baginya raja. Faqala lil ghulami al maliku. Ai bunayya. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa. Dia kata sesungguhnya telah sampai daripada sihir kamu ni apa yang kamu boleh hilangkan orang buta dan sakit sopok. Watafa'al. Dia kamu buat. Ini dia panggil kinayatun an kathrati tasarrufatihi wa mazidi a'malihi. Kinayah kepada nak ayat mu buat gini banyak dah mu sembuh kau kan. Faqala inni la ashfi ahadan. Dia kata aku sesungguhnya tidak sembuhkan seseorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahibi. Lalu raja tu ambil budak ni dan dia azab budak ni falam yazal yu'adzibuhu hatta sehingga budak ni royak. Rahib inilah hak ajar dia. Faji abir rahibi. Kita berhenti setakat tu dulu inilah. Kita sambung esok pula. Faji abir rahibi. Kita habiskan hadis ni. Dan baca hadis yang seterusnya hak pendek. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.